Saya nak sentuh sikit pasal ada orang tanya dalam grup Telegram kan, pasal boykot produk Perancis kan. Adakah itu syar'i ataupun ikut hawa nafsu? Saya ambil pendapat ulama-ulama yang tersohor daripada Timur Tengah seperti Syekh Muhammad Hassan Mesir, Syekh muhaddis yang terkenal Syekh Huwaini, Syekh Husin Yaqub, Syekh Muhammad Sawi, kemudian Syekh Mustafa Al-Adwi. Mereka mengatakan boleh kita boykot barang-barang produk-produk Perancis. Bahkan itu adalah salah satu cara untuk kita menzahirkan bahawa kita sebenarnya ada kekuatan, kita sebenarnya tidak lemah, dan juga supaya menakutkan mereka supaya mereka jangan ulang lagi. Sekiranya boykot itu betul-betul memberi kesan, dan kalau kita baca berita betul-betul memberi kesan kepada Perancis. Presiden Perancis dah cakap pun dah lain dah, nada dia lain dah bila kebanyakan negara Arab memboikot barang dia. Jadi adakah itu menepati syarat? Ya. Bahkan Syekh Mustafa Adawi mengatakan Nabi Musa pernah bagi tahu pada Samiri yang buat patung lembu tu, Nabi Musa pernah pulau dia, boykot dia. La misasa. La misasa makna kamu tak boleh sentuh orang lain tak boleh sentuh kamu, kamu tak boleh bercakap dengan orang, orang tak boleh bercakap dengan kamu. Begitu juga Syekh Mustafa Adwi mengatakan Nabi pernah boykot 3 orang sahabat yang penting dalam peperangan Tabuk. Nabi tak bagi salam, tak bercakap, mereka bagi salam, Nabi dan sahabat tak jawabkan. Jadi kalau boykot barang-barang Perancis yang memberi kesan, maka itu adalah termasuk syar'i. Ada dalilnya. Ada orang kata sepatut kita tunjuk akhlak yang baik lah. Ya, betul. Dakwah yang paling berkesan ialah akhlak yang baik. Dan antara sebab orang kafir termasuklah orang Perancis menghina Nabi, menghina Islam, sebab Islam tu adalah dipandang hina. Kenapa? Sebab akhlak orang Islam kadang-kadang tak ada beza dengan orang kafir. Jadi itu menyebabkan mereka tak hormat. Dan mereka asyik menghina kita dan menghina Nabi kita. Puncanya daripada kita sendiri. Jadi serentaklah kita baiki akhlak kita, kita baiki amalan kita supaya kita menjadi contoh kepada musuh-musuh, dan dalam masa sama kita juga tunjuk kekuatan kita dengan memboikot barang mereka. Supaya paling-paling kurang mereka ambil pengajaran dan selepas ini mereka berhati-hati untuk menghina Nabi. Ya? Dan ada satu hadis, ada seorang sahabat, ada riwayat mengatakan isteri dia menghina Nabi, kan? Jadi dia larang 2-3 kali, kawan tu masih menghina Nabi, dia pun cekik wanita itu sampai mati. Dan bila Nabi dapat tahu, Nabi mengiyakan. Tapi jangan buatlah. Itu dalam konteks kita kuat. Dalam konteks kita ada negara Islam, kan? Tapi dalam konteks kita lemah, jangan buat. Kalau kita buat, boleh menimbulkan fitnah lagi besar kepada Islam. Sebab proses kita yang pertama berdakwah, tunjukkan akhlak yang baik. Proses pertama pun tak berlaku, tiba-tiba kita nak guna kekerasan, sangat tak betul dan sangat akan menimbulkan fitnah pada Islam. Ada juga orang persoalkan kalau kita boykot produk Perancis, kan, ada orang Islam bekerja di situ, itu juga rezeki mereka. Subhanallah. Sebab tu orang yang bekerja tu pun berhenti, pergilah cari kerja lain. Tunjukkan. Bahkan ulama bagi contoh, kalau kedai ni mengutuk, mencela bapa kita, kan, tuan kedai ni dia mencela bapa kita, mengutuk bapa kita, sanggup tak kita pergi kedai dia beli barang? Daripada kedai yang tuan dia mengutuk bapa kita, sanggup tak? Dan kalau kita bekerja di kedai yang tuan dia mengutuk bapa kita sanggup tak terus bekerja di situ? Tak, itu baru bapa kita. Ini orang kutuk Nabi yang sangat mulia, jauh lebih mulia daripada bapa kita. Takkanlah kita sanggup pergi beli barang orang yang menghina Nabi kita, kan? Jadi takkanlah kita nak bekerja lagi dengan orang yang menghina Nabi kita. Dan Allah kata apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib. Kalau kamu buat kerana cinta Allah dan cinta Rasul, kerana takwa, Allah bagi jaminan. Allah akan bagi makhraj, jalan keluar daripada masalah. Dan Allah bagi jaminan akan diberi rezeki yang tak disangka. Wallahu a'lam.